Kompaun RM500 kerana pasang jalur gemilang terbalik. Dua sekolah tutup kerana kebakaran hutan di Gelang Patah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mayat seorang wanita dijumpai dalam sebuah beg dalam sebuah longkang di Seksyen 27 Shah Alam, Selangor awal pagi tadi. Mayat mangsa ditemui oleh orang awam kira-kira jam 6 pagi sebelum memaklumkannya kepada pihak polis. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Asisten Komisioner Baharudin Mat Taib berkata, dua juruteknik sebuah syarikat telekomunikasi sedang melakukan kerja-kerja memeriksa kabel bawah tanah di jalan berkenaan. Salah seorang pekerja terhidu bau busuk dari sebuah beg pakaian di dalam parit. Dia kemudian turun ke parit itu dan mendapati ada kesan darah selain kelihatan badan manusia di dalam beg. Pemeriksaan polis mendapati kepala mangsa dibungkus dengan plastik hitam. Mangsa dipercayai telah meninggal dunia lebih daripada 3 hari berdasarkan keadaan mayatnya yang sudah berbau dan menggelembung. Identiti mangsa belum dapat dikenal pasti kerana tiada sebarang dokumen pengenalan diri ditemui di lokasi. Mayat dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Kelang untuk bedah siasat. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta menghubungi ASP Daniel Lee di talian tertera. Pusat Pameran Jualan dan Servis Kenderaan di Sungai Isap di Kuantan yang memasang jalur gemilang terbalik dikenakan kompaun RM500. Ketua Seksyen Perhubungan Awam dan Korporat Majlis Perbandaran Kuantan MPK Nur Kamawati Kamal berkata kompaun dihantar Jumaat lalu. Surat amaran turut diberikan kepada pihak pengurusan premis untuk memastikan insiden berkenaan tidak berulang. MPK juga mengesahkan menerima surat tunjuk sebab pada 21 Ogos lalu dari pusat terbabit seperti diarahkan. Sebelum ini tersebar di media sosial mengenai pemasangan dua jalur gemilang dikibarkan secara terbalik sebelum ia disedari pemilik premis yang bertindak menurunkannya. Syarikat itu turut memohon maaf menerusi laman sosial Facebook milik mereka. Dua sekolah berhampiran hutan terbakar di Kampung Pekajang di Gelang Patah, Johor ditutup selama 2 hari bermula hari ini dan esok. Langkah itu diambil kerana kedudukan kedua-dua sekolah yang hampir dengan lokasi hutan yang terbakar sejak Rabu lalu. Sekolah yang ditutup sementara adalah Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tanjung Adang dan Sekolah Kebangsaan SK Tanjung Adang. Timbalan Pengarah Pendidikan Johor, Abdul Rahim Lamin berkata langkah itu bagi memastikan kesihatan pelajar tidak terjejas kerana terdedah dengan udara tercemar. Menurutnya, pengisytiharan cuti berkenaan akan diklasifikasikan sebagai isu bencana. Pihaknya akan mempertimbangkan lanjutan cuti kepada dua sekolah terbabit sekiranya keadaan kebakaran belum dapat diatasi sepenuhnya. Pemangku Raja Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim yang melawat sekolah dan meninjau insiden kebakaran hutan turut menitahkan agar sekolah terlibat ditutup sementara. Di Johor Bahru, 5 pelajar perempuan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bandar Baru Uda sesak nafas waktu berjemur di tempat berkumpul kecemasan sekolah itu siang tadi. Kejadian berlaku selepas sebuah koperasi di sekolah berkenaan terbakar kira-kira jam 9 pagi. Penolong Bomba Kanan 2 dari Balai Bomba dan Penyelamat Johor Bahru, Lasidin Naryono berkata, pelajar terbabit sebelum itu dikumpulkan di lokasi berkenaan sebaik berlaku kejadian kebakaran. Katanya 5 pelajar mengalami sesak nafas dan dihantar ke Hospital Sultanah Aminah. Mangsa sesak nafas akibat berjemur di lokasi berkumpul yang panas dan bukan disebabkan asap. Operasi pemadaman api dilakukan 27 anggota bersama 5 jentera dari Balai Bomba Johor Bahru dan Tebrau. Insiden menyebabkan sebuah bilik koperasi sekolah yang terbakar 60%. Lasidin berkata punca dan anggaran kerugian dalam siasatan.
Tahun depan, setiap murid sekolah rendah yang hadir ke sekolah akan menikmati makanan percuma sebelum sesi pembelajaran bermula. Di sebalik pemberian makanan percuma itu, Kementerian Pendidikan menerapkan pendidikan sivik dan disiplin dalam kalangan murid terlibat. Menterinya Dr. Mazli Malik berkata program makanan percuma bertujuan memastikan semua pelajar mendapat makanan berkhasiat selain konsep pendidikan yang sama diamalkan seperti di Jepun. Beliau yang ditemui selepas melawat sekolah menengah kebangsaan Merbuk di Kedah siang tadi berkata, sebelum makan mestilah membasuh tangan dan mengemas bekas makanan selepas makan. Katanya pelajar akan makan bersama guru. Kita ingin ajarkan civic dan juga disiplin di sekolah melalui program pemakanan. Dia bukan saja bagi makan, tetapi juga di situ ialah kita ingin latih mereka dengan disiplin, dengan civic supaya mereka membesar menjadi seorang yang sihat dan mempunyai civic minded. Terima kasih. Dr. Mazli turut menjelaskan makanan itu untuk pelajar semua sesi dan bukan hanya pelajar dari keluarga berpendapatan 40% terendah B40. Mac lalu, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengumumkan program sarapan percuma kepada murid sekolah diperkenalkan mulai tahun depan. Program dilaksanakan menggunakan hasil daripada cukai gula. Sistem paparan maklumat penerbangan FIDS di Balai Pelepasan KLIA masih mengalami masalah teknikal hari ini. Malaysia Airports Holding Berhad MAHB dalam status di laman sosial Facebooknya pada jam 4.30 petang tadi menasihatkan penumpang untuk datang ke lapangan terbang 4 jam lebih awal dari waktu penerbangan. Keadaan itu dipercayai disebabkan kegagalan perkakasan rangkaian di KLIA sejak 21 Ogos lalu. Kembali bersuah, anggaran 3.6 juta penerima Bantuan Sara Hidup BSH 2019 bakal menerima pembayaran fasa ketiga mulai Rabu ini. Pembayaran tersebut akan dikreditkan terus ke akaun bank yang digunakan semasa pembayaran fasa kedua pada bulan Mei lalu. BSH fasa ketiga melibatkan peruntukan sebanyak 1.23 bilion ringgit. Perincian nilai BSH 2019 yang diterima oleh isi rumah yang diluluskan adalah mengikut pendapatan bulanan. Bagi pendapatan bulanan isi rumah bawah RM2,000, penerima akan menerima bantuan sebanyak RM400. Manakala bagi pendapatan antara RM2,000 hingga RM3,000 akan menerima RM300 dan bantuan RM100 bagi pendapatan RM3,000 hingga RM4,000. Bagi fasa pertama dan kedua, sebanyak RM2.85 bilion telah disalurkan kepada isi rumah yang diluluskan. Jumlah tersebut termasuk bayaran kadar tambahan sebanyak RM120 bagi setiap tanggungan terhad kepada maksima 4 orang anak. Tanggungan merujuk kepada anak berumur 18 tahun dan ke bawah dan juga anak OKU tanpa had umur. Sindiket judi dalam talian didalangi warga Cina yang menjadikan banglo mewah dan kawasan elit sebagai markas untuk mengaburi pihak berkuasa terus dibongkar. Terbaru 35 individu warga negara itu ditahan ketika sedang leka menjalankan urus niaga dalam sebuah banglo 2 tingkat di Taman Perumahan Vista Mas Batu Sembilan Ceras, Selangor. Polis Daerah Kajang Asisten Komisioner Ahmad Zafir Muhammad Yusof berkata sepasukan pegawai dan anggota cawangan bahagian anti maksiat, judi dan kongsi gelap di 7 ibu pejabat Polis Daerah Kajang melakukan serbuan di lokasi itu jam 9.30 malam tadi. Pemeriksaan lanjut di banglo berkenaan mendapati 29 lelaki dan 6 wanita warga Cina giat menjalankan urus niaga judi dalam talian menggunakan telefon bimbit dan komputer riba. Sindiket itu dipercayai aktif menganjurkan judi dalam talian sejak 3 bulan lalu. Sebanyak 25 komputer riba, 12 telefon bimbit dan 2 modem pelayaran internet dirampas. Kesemut tangkapan berusia 19 hingga 60 tahun itu didapati mempunyai pas lawatan sosial. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 4-1-C, D dan E Akta Pertaruhan 1953. Musang dan kura-kura bernilai RM19,000 cuba diseludup ke negara jiran dirampas. Polis Marin Wilayah 3 Tok Bali menemukan 90 ekor musang dan 14 ekor kura-kura di tepi Sungai Semarak di Pasir Putih, Kelantan.
Komando Polis Marine Wilayah 3 ACP Nur Zaid Muhammad Said berkata semua haiwan itu diletakkan dalam sangkar dan disembunyikan dalam semak. Haiwan eksotik itu dipercayai cuba diseludup ke negara jiran melalui jalan laut. Mereka membeli je dan terus disorok je suatu tempat yang tersembunyi sebelum dikumpulkan dalam kuantiti yang besar seperti kita dapat hari ini, dan seterusnya kita percaya mereka akan pindahkan haiwan ini kepada bubuk lain, dalam bubuk ikan ni, seterusnya menghantar ke tengah laut. Katanya tiada tangkapan dilakukan dalam operasi berkenaan. Harga seekor musang ialah sekitar RM200, manakala kura-kura dijual pada harga RM14 sekilogram. Nilai spesies tersebut boleh meningkat sehingga 3 kali ganda di pasaran Thailand dan Vietnam. Semua haiwan yang dirampas diserahkan kepada pihak perkhidmatan untuk tindakan lanjut. Di Kelantan, nama Yeo Hock Seng mungkin kurang dikenali, namun jika nama panggilan Pok Chu Tok Dalang atau Syafi'i Tok Dalang pasti ramai yang tahu. Beliau satu-satunya Tok Dalang wayang kulit kaum Cina di negeri itu. Beliau bukan saja aktif membuat persembahan Saban Minggu, malah memiliki muzium mini budaya Melayu. Laporannya bersama Syahnun Harnif Abdullah Suhaimi. Laporan antarabangsa. Penasihat kepada pemerintah pusat China yang bertemu di Shenzhen memberi amaran bahawa Beijing akan bertindak sekiranya berlaku pergolakan di Hong Kong. Seorang jurucakap kumpulan itu berkata Tentera Pembebasan Rakyat China PLA boleh campur tangan pada bila-bila masa. Katanya langkah itu bagi memulihkan ketenteraman dan keamanan demi memastikan pemerintahan satu negara dua sistem di Hong Kong terus dipelihara. Ini adalah amaran kali kedua yang dikeluarkan Beijing terhadap Hong Kong. Bulan lalu, PLA dalam satu kenyataan berkata pasukan tentera itu bersedia dikerah jika ada permintaan daripada pemerintah Hong Kong. Di Indonesia, pendedahan mengenai kaedah mematikan kutu dan telur kutu meraih lebih 46,000 tontonan dalam tempoh 2 hari di media sosial. Tetapi kesesuaian dan implikasinya kepada kesihatan wajar difikirkan. Ibu ini menggunakan penyembur nyamuk yang didakwa sebagai cara mudah untuk mengatasi masalah kutu. Ini mematikan telur-telur kutu. Cara mematikan telur kutu yang paling anti. Sederhana tapi bermanfaat. Jadi yang di rumah bisa meniru. Selepas disembur, rambut anak ini dibungkus selama 15 minit sebelum dicuci. Individu di dalam video ini turut mendakwa tiada kesan sampingan dengan penggunaan semburan nyamuk ini. Namun ramai warga internet berpendapat ini bukanlah alternatif terbaik untuk menghapuskan kutu di kepala anak. Malah ada yang bimbang kepala anak ini mungkin botak akibat mengguna racun serangga ini. Si ibu juga disaran mencari ubat kutu yang sesuai untuk merawat kepala anaknya. Matikan telur-telur kutu. Juruterbang Tentera Arab Saudi yang terlibat dalam peperangan di Yaman sedang menjalani latihan intensif dengan tentera Amerika Syarikat. Latihan bertujuan mengurangkan kematian orang awam yang terkena tempias akibat daripada serangan yang dilancarkan. Antara yang akan difokuskan termasuk kemahiran melepaskan sasaran tepat ke atas pemberontak Houthi yang membina kubu di lokasi dengan populasi penduduk yang padat. Siri berbalas serangan di Yaman antara tentera yang disokong oleh Arab Saudi dan pemberontak Houthi turut melibatkan serangan udara dan dron. Lebih 83,000 termasuk hampir 7,000 rakyat awam terbunuh, manakala 3.1 juta yang lain hilang tempat tinggal akibat peperangan itu.
Laporan sukan, bola sepak Piala Malaysia, PJ City FC mencerahkan peluang mara ke suku akhir selepas menewaskan pasukan tercorot kumpulan B UiTM FC 2-0. Ia kini mengumpul 9 mata selepas 4 perlawanan. Hanya satu mata dibezakan dengan pendahulu Johor Darul Takzim JDT. Beraksi di Stadium UiTM Shah Alam, perlawanan keempat ini menyaksikan penguasaan PJ City. Minit ke-32, Washington Berandau meletakkan PJ City di depan. UiTM yang masih gagal memungut sebarang mata setakat ini berusaha untuk memanfaat peluang beraksi di laman sendiri. Bagaimanapun, usaha menembusi gawang lawan tidak berhasil. Sebaliknya, pada babak kedua, Kesantis menambah gol kedua PJ City pada minit ke-71. Keputusan kekal 2-0 hingga tamat perlawanan. Menyaksikan PJ City FC agak selesa di tangga kedua kumpulan berbaki 2 lagi aksi. Sementara UiTM FC terus kemarau kemenangan dengan 4 kekalahan berturut-turut. Liga Futsal Malaysia 2019, Selangor mencatat kemenangan besar 7-2 ke atas Pulau Pinang sekaligus kekal menduduki tangga teratas Liga selepas 12 perlawanan dengan mengumpul 29 mata. Tumpas kepada Pahang minggu lalu, Selangor kembali dengan rentak kemenangan apabila membuka jaringan pada minit ke-15 menerusi Syamsul Akmar. 3 lagi gol menyusul dalam tempoh 6 minit hasil jaringan Farid Muhammad, Fakrozi Awang dan Rushdi Hussein. Mendahului 4-0, Selangor terus garang menambah jaringan. Disusuli 2 lagi gol pada minit ke-34 dan 35 menerusi Rizwan Zainal dan Akmal Yazad. Pulau Pinang sempat meraih 2 gol pada minit ke-36 dan 37 menerusi Amar Ashraf dan Nur Hafiz Hamid. Namun ia tidak mampu menandingi Selangor yang terus menambah duka buat Pulau Pinang dengan gol ke-7 minit ke-40 menerusi Farid Muhammad. Keunikan hasil seni sentuhan remaja autistik Wan Jamila Wan Syaiful Bahri atau lebih dikenali sebagai Art Jamila yang mencuri tumpuan hingga dia dilantik sebagai Duta Art Impact Artist oleh sebuah syarikat dari Switzerland mengakhiri berita TV9 malam ini. Saya Mazhari Zafri Abdul Aziz. Assalamualaikum dan salam perpaduan.